بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti mana saya janji, saya nak insyaAllah beri sedikit ulasan mengenai perkembangan di Syria. Dan semalam TV3 telah siarkan satu berita mengenai keadaan Sungai Al-Furat yang sedang mengalami keadaan surut. Air dia sangat surut setelah Turki sebenarnya telah menyekat ataupun simpan kuantiti air yang begitu besar dekat empangan-empangan Turki, kerana Sungai Al-Furat sebenarnya dia punca dia daripada Turki. Dia lalu masuk Iraq, kemudian dia masuk Syria. Tuan-tuan rahmati Allah, banyak perkara berkaitan Syria. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah ibn Hawalah, rawahu Imam Abu Dawud bi sanadin sahih. Abdullah ibn Hawalah berkata, dia seorang sahabat, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر بكم أن تكونوا جندا في الشام وجندا في العراق وجندا في اليمن. Di akhir zaman, tuan-tuan, umat Islam akan ada tiga pangkalan tentera. Satu tentera di Iraq, satu tentera di Syria, satu lagi tentera di Yaman. Subhanallah, benda ni bagi saya mungkin tak berlaku, tapi dia akan berlaku seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sayasirul amru bikum an takunu thalatha ajnad. Akan umat Islam di akhir zaman akan terbahagi kepada tiga askar. Jundun fil Iraq, satu tentera Islam di Iraq. Wa jundun fil Syam, satu lagi pangkalan tentera Islam di Syam. Wa jundun fil Yaman, satu lagi pangkalan tentera Islam di bumi Yaman. Lalu Abdullah ibn Hawalah radhiyallahu anhu dia berkata, ya Rasulullah, kharli in ana adraktu zalik. Ya Rasulullah, pilih untuk aku sekiranya aku sempat dengan keadaan begitu. Bayangkan, di zaman sahabat, bukan isu konspirasi, tuan-tuan. Ni sahabat pun tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kharli in ana adraktu zalik. Ya Rasulullah, kalau aku sempat dengan keadaan begitu, maka aku kena pergi mana? Qala alayka bisyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, engkau kena pergi Syria, bumi Syam, yakni Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Alayka bisyam fa innaha khiratullah fi ardih. Ilaiha yajtabi khiratuhu min ibadih. Bumi yang terbaik, yang terpilih di antara bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala adalah bumi Syria. Ilaiha yajtabi khiratuhu min ibadih. Ke bumi Syam, Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang yang terbaik. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum. Kalau kamu tak nak pergi Syria, pergi ke Yaman. Jadi, fa inna Allah qad takaffala li bisyam wa ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan keselamatan bumi Syam dan penduduk Syam. Tuan-tuan rahmati Allah, mungkin orang akan tertanya, Ustaz, bagaimana keadaan ataupun bagaimana bumi Syria akan menjadi tempat terpilih, ataupun bagaimana kita akan, umat Islam akan mewujudkan tentera. Itu semua di urusan Allah. Dalam urusan Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu, tuan-tuan. Bagaimana keadaan akan berubah, kita tak tahu. Kerana kalau kita melihat keadaan kini di Syria, keadaan yang sangat menyedihkan. Di mana mereka tidak ada api elektrik. Satu, sumber tenaga sangat terputus. Dan satu perkara yang ramai orang tak tahu, tuan-tuan rahmati Allah, bumi Syria masih dicengkam oleh satu kerajaan ataupun satu pemerintah yang sangat-sangat zalim. Untuk pengetahuan semua cerita yang laju, bumi Syria, tuan-tuan, diperintah sejak tahun 77, dikontrol oleh satu parti yang panggil Parti Ba'as. Parti Ba'as ni parti sosial, parti yang tolak agama, dia lebih kepada komunis. Kemudian datang seorang pemimpin
iaitu Hafiz Al-Asad. Hafiz Al-Asad bekas tentera bekas anggota tentera udara Syria yang telah menyusup dalam tentera Syria, dan kemudian dia pernah pegang satu jawatan yang sangat penting, iaitu jawatan Kementerian Pertahanan. Hafizul Asad. Kemudian Hafizul Asad sepanjang tempoh jawatan dia sebagai Menteri Pertahanan di Syria, beliau telah mengusir dan menjauhkan panglima-panglima tentera yang daripada haluan Sunni, dan dia banyak masukkan anasir-anasir daripada tentera Syiah. Kerana di Syria ada Syiah Alawi ataupun kita panggil Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah tuan-tuan ni sangat jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sangat jauh. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita pegang Quran, kita pegang hadis, kita sayang sahabat, kita sentiasa sebut nama sahabat dengan baik. Kalau Syiah, kalau katakan Syiah Ithna Ashriyah di Iran, mereka tidak iktiraf Al-Quran, dan mereka sunnah mereka pun tak sama dengan kita, lalu mereka sentiasa memaki hamun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau katakan Syiah Alawiyah, lagi sesat daripada Syiah Ithna Ashriyah yang berada di Iran. Lagi sesat jauh. Sebab Syiah Nusairiyah, dia menjadikan Ali radhiyallahu an sebagai Tuhan, dan mereka kata Ali telah mencipta 5 sahabat, iaitu Al-Miqdad. Kalau Syiah, dia hanya percaya kepada 5 sahabat. Al-Miqdad wa Ammar wal Hasan wa Abu Dhar. Dia ada percaya 5 sahabat saja. Maka Syiah Nusairiyah satu aliran yang sangat-sangat seleweng. Hatta ramai ulama di kalangan umat Islam kata Syiah Nusairiyah bukan aliran Islam. Bukan lagi aliran Islam, sebab mereka sembah Ali radhiyallahu an, dan mereka kata bunyi guruh tu adalah bunyi Ali, dan hujan turun kerana agama yang sangat sesat. Jadi Hafizul Asad pegang kuasa tahun 1979. Dan kononnya dia buat satu rampasan kuasa. Rampasan kuasa yang dia lakukan atas sahabat karib dia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tengok bergolakan politik yang berlaku di negara kita, kita risau. Tapi insya-Allah Malaysia kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dan jauhi daripada bergolakan politik seperti mana berlaku di negara Arab. Berlaku bergolakan politik, dan setiap bekas tentera yang gulingkan sahabat dia yang sebelum dia akan kata aku buat satu pembaharuan dalam negara untuk menyelamatkan negara. Tetapi sebenarnya negara makin merundam dan makin jatuh dalam konflik yang berterusan. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, Hafizul Asad bila dia dapat pegang kuasa di Syria, dia pegang dengan kuku besi. Dia tangkap semua sahabat-sahabat dia tangkap semua kawan karib dia yang satu perjuangan, semua kawan-kawan dia yang ada dalam askar dan perisikan askar ditangkap dan sumbat mereka dalam penjara. Siapa yang menentang dia akan dibunuh. Maka Hafizul Asad paling kuat, paling penting, dia telah mengkekalkan kuasa dia di Syria supaya Syria menjadi negara keturunan dia. Sebab tu kita tengok yang pegang kuasa sekarang di Syria adalah anak dia, Bashar. Dan Bashar pun menyediakan keadaan supaya anak dia, Hafiz, supaya pegang kuasa di bumi Syria. Siapa yang bantu Hafizul Asad untuk pegang kuasa di Syria, tuan-tuan? Adalah orang Yahudi. Dan kisah ni mungkin orang ramai tak tahu. Minta maaf ni pendahuluan. Mungkin ramai orang tak tahu kisah siapa yang membantu Hafizul Asad untuk pegang kuasa di Syria. Ada seorang perisikan Mossad. Tengok, orang Yahudi sentiasa berada. Ni bukan konspirasi, tetapi tuan-tuan rahmati Allah, ada seorang ejen perisikan Yahudi, nama dia Eli Cohen. Tuan-tuan rahmati Allah boleh cari kat Google. Seorang ejen perisikan Mossad, Eli Cohen, yang telah ditanam di dalam tentera Syria, dan dia telah naik menaiki jawatan dan mendapat jawatan berterusan di dalam tentera Syria sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Dan dialah yang cadangkan Hafizul Asad kepada Israel supaya diberikan sokongan padu oleh Freemason dan menjadi Presiden Syria. Dan inilah Eli Cohen, tuan-tuan.
jasus, yakni kita panggil inilah Ili Cohen tuan. Ni Ili Cohen dan inilah Hafizul Asad. Ili Cohen apabila dia buat persikan di Syria, maka dia kata, aku tengok panglima tentera Syria yang paling menepati sasaran kita untuk menjadikan dia pemerintah di Syria supaya hancurkan Syria adalah seorang panglima tentera Syria yang bernama Hafiz al-Asad. Dan tuan-tuan rahmati Allah, Ili Cohen, seperti mana kita tahu orang Yahudi ni ada kaitan dia dengan France, maka France pun support dan mereka membantu di segi maklumat, persikan dan sebagainya untuk menaikkan Hafiz al-Asad supaya menjadi presiden. Walaupun dia daripada minoriti Syiah yang tidak melebihi 9% daripada majoriti rakyat Syria yang beraliran Sunni, tetapi dengan bantuan Yahudi, maka dia dapat menjadi presiden kepada bumi sunnah. Bumi Syam, bumi sunnah tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, rejim Al-Asad pegang kuasa di Syria sampai meninggal dunia tahun, Allahumma salli alaika ya Rasulullah, dia meninggal dunia tahun 2009. Bayangkan berapa lama dia memerintah. Kalau tak silap, Hafizul Asad memegang kuasa daripada tahun 1979 sampai 2009. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun dia pegang kuasa. Bila dia mati, terus anak dia Bashar, walaupun Bashar tidak layak lagi mengikut perlembagaan. Tengok, perlembagaan ni satu permainan tuan-tuan. Walaupun perlembagaan Syria tidak membenarkan seorang presiden untuk menjadi pemimpin di Syria kerana dia tidak mencapai satu usia yang tertentu dalam perlembagaan. Rasanya perlembagaan Syria, kalau nak menjadi presiden, dia kena mencapai usia 35 tahun. Dalam 15 minit, perlembagaan Syria diubah dan ditukar supaya perlembagaan ini sesuai untuk Bashar al-Assad dan terus diangkat sebagai presiden. Tanpa pilihan raya, tanpa pungutan suara, tanpa apa-apa juga. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah, Bashar al-Assad pegang Syria sehingga, dan dia teruskan legasi ayah dia, di mana diteruskan sistem, untuk ketahuan semua, Syria hidup dalam sistem al-ahkam al-urfiyah atau ahkam al-tawari. Dalam bahasa kita panggil apa sini? Undang-undang darurat. Syria sejak Hafizul Asad menjadi presiden, dia melaksanakan sistem undang-undang darurat sampai, kalau tak silap, sampai 2008 ataupun 2004 barulah diangkat undang-undang darurat tuan-tuan. Bayangkan Syria duduk bawah perintah darurat. Sebab apa? Sebab Hafizul Asad dia nak terus berkuasa dan mewujudkan cengkaman kuasa dia di bumi Syria. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah, apabila rakyat Syria hidup dalam 40 tahun dalam penindasan, di Syria tidak ada hak kebebasan suara langsung. Awak sebagai orang Syria tak boleh langsung bantah ataupun kata-kata sebarang perkataan yang boleh menunjukkan awak seorang yang membantah sebarang keputusan presiden, maka engkau bukan akan ditangkap, engkau akan hilang. Kita ada prinsip di Syria, kita ada satu perkataan yang biasa kita sebut di Syria, bikhtifi yani hilang terus. Sampai ayah mak tak boleh nak tuntut mayat anak mereka kalau ditangkap oleh perisikan rejim Hafiz al-Asad. Nah, jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada saudara saya dikata, kenapa Dazuki kata kenapa Sunni tak sanggup di Syria. Tuan-tuan rahmati Allah, walaupun ada minoriti Syiah, tapi rakyat Syria bukan rakyat yang suka membunuh. Walaupun ada Syiah Alawi, tapi rakyat Syria dengan Syiah Alawi hidup harmoni. Sebab Syiah Alawi hidup di kawasan bukit dan mereka tak campur dengan penduduk bandar. Biasa orang Sunni duduk di kawasan bandar seperti Damsyik, seperti Hams, seperti Halab, seperti Hama. Tetapi oleh kerana ada keharmonian di antara penduduk Sunni, dan tuan-tuan rahmati Allah, bumi Syam sejak dulu tidak pernah
penduduk Sunni Syria, umat Islam di Syria tak pernah melakukan sebarang penindasan ataupun rakyat Syria tak pernah melakukan sebarang provok terhadap minoriti ataupun bangsa-bangsa yang hidup dengan mereka. Macam kita di Malaysia, tuan-tuan. Alhamdulillah, umat Islam, orang Melayu boleh hidup harmoni dengan China dan India, tak ada masalah. Tetapi masalahnya, tuan-tuan rahmati Allah, apabila kuasa besar memberikan kekuatan dan menaikkan kedudukan orang Syiah supaya menjadi pemerintah di Syria. Nak tanya saya, salah siapa? Salah orang Sunni juga. Kerana dalam, saya tengok, saya baca sedikit daripada tulisan ejen Persikan Mossad Eli Cohen. Dalam tulisan dia, Eli Cohen, dia cerita bagaimana dia apabila dibawa daripada Argentina. Eli Cohen dia buat satu lakonan. Biasa tuan ejen ni, dia tak akan terus pergi Syria. Mossad letak dia di Argentina. Dan Mossad, tengok, ejen Persikan, dia mesti ada plan. Mossad bila meletakkan Eli Cohen di Argentina, mereka cerita bahawasanya di orang Syria, Eli Cohen adalah seorang warga Syria yang pernah berhijrah daripada Syria zaman 80-an, ayah mak dia, dan dia berhijrah ke Argentina. Betul. Tahun 80-an, ramai rakyat Syria dan Lebanon berhijrah ke Argentina dan mereka duduk di sana. Maka Eli Cohen apabila duduk di Argentina sebagai seorang ahli penyagaan, dia mewujudkan hubungan rapat dengan seorang ketua tentera Syria sebelum Hafizul Asad. Nama dia Amin Al-Hafiz. Amin Al-Hafiz adalah ketua parti Ba'as sebelum Hafizul Asad. Dia wujudkan hubungan rapat. Dan untuk pengetahuan semua, bagaimana orang dulu, orang Syria, orang tentera ni, bagaimana mereka hidupkan malam-malam mereka dengan wanita dan minuman arak. Parti Ba'as tak percaya kepada Tuhan. Mereka seperti komunis. Syria, tuan-tuan, dipegang oleh fahaman komunis sejak 60-an lagi. 70-an, sebelum ada rejim Al-Assad. Maka untuk pengetahuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi kuasa kepada pemerintah yang zalim kecuali penduduk bumi Syria jauh daripada agama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka seorang pemerintah yang zalim. Jangan lupa, inilah lumrah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ubah nasib satu kaum selagi mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita jenis yang suka buat kezaliman terhadap saudara kita yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita satu pemerintah yang zalim. Kalau kita ni kaum suka makan rasuah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita seorang pemimpin yang suka rasuah. Kalau kita ni munafik, Allah Subhanahu Wa Taala akan utuskan kepada kita seorang pemimpin yang munafik. Begitu juga, tuan-tuan. Kalau kita umat yang sayang agama dan sanggup memperjuangkan Islam betul tanpa kita jual agama bila-bila masa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita pemimpin yang lahir daripada jiwa rakyat yang sayang agama dan tak takut mati. Kita tak boleh nak salahkan pemimpin selalu. Sebab pemimpin akan lahir daripada jiwa rakyat yang dia mewakili mereka. Nampak? Saya tak boleh marah. Pemimpin yang ingkar. Pemimpin yang datang kat kita yang ingkar semua janji dia, kita tak boleh nak marah dia. Sebab penyokong dia pun sama juga. Minta maaf. Bukan semua umat Islam. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, seperti mana kata para ulama dulu, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti mana kamu buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan seorang pemimpin. Wallahu a'lam. Jadi Eli Cohen dapat masuk dan mencari lubang, orang kata, mencari lubang dalam rangkaian perisikan tentera Syria melalui apa? Melalui wanita. Setiap malam dia buat parti, dia bawa wanita cantik dan dia jemput semua panglima-panglima tentera Syria dan mereka minum sampai mabuk sampai pagi. Nampak? Maka Eli Cohen dia cari manakah panglima tentera yang paling rosak. Maka dia jumpa Hafizul Asad. Maka Al-Mossad buat yang terbaik untuk menanam dan menaikkan imej Hafizul Asad supaya menjadi pemimpin di Syria. Sebab dia ada beberapa kerenah seperti kerakusan, berkuasa. Mereka nampak dah dia rakus, dia sanggup membunuh, dia tak peduli, dia boleh bunuh siapa-siapa untuk dapat berkuasa. Dan subhanallah, tuan-tuan, Yahudi mereka lebih selesa dengan Syiah berbanding Sunni.
Wallahu a'lam. Baik. Bashar al-Assad tuan dan rejim al-Assad dia terdiri atas prinsip penindasan. Tidak ada kebebasan bersuara. Kita di Syria tidak ada pilihan raya langsung, tidak ada demokrasi dan rakyat Syria hidup seperti tunduk dan dalam kalau pergi Syria, mungkin ada saudara kita pergi Syria. Kalau awak pergi Syria, bila masuk sempadan, awak akan tengok spanduk dan poster-poster gambar Hafizul Asad di merata tempat sampai tahap awak akan jadi bosan. Kalau ada sahabat-sahabat kamu yang pernah duduk di Syria, pelajar Malaysia yang duduk di Syria, tuan-tuan rahmati Allah, kalau tanya kawan-kawan saya, orang Malaysia, orang Melayu yang belajar di Syria, tanya mereka. Bagaimana mereka hatta nak sebut nama Hafizul Asad, mereka tak berani. Nak sebut nama Hafizul Asad tak berani. Satu poin orang tak tahu. Yang membantu rejim Al-Assad untuk terus memerintah, tahu siapa? Saya nak tanya sahabat, agak-agak siapa yang membantu Hafizul Asad supaya terus memerintah dan pernah berlaku, ada satu cubaan untuk membunuh Hafizul Asad daripada 90 panglima tentera Sunni. Panglima tentera udara Syria, mereka sepakat. Mereka buat satu plan untuk membunuh Hafizul Asad. Dan antara panglima-panglima tentera Sunni ini, yang tahu plan ini, dia pergi kepada Hafiz dan dia bocorkan rahsia ini. Dan panglima ini nama dia Al-Amid Itlas. Al-Amid Itlas, dialah yang sampaikan berita kepada Hafiz bahawasanya ada satu konspirasi daripada beberapa panglima tentera udara untuk membunuh engkau. Maka yang menyelamatkan, bukan Rusia, daripada tentera Syria sendiri, orang Sunni. Maka yang menyampaikan berita mengenai konspirasi beberapa panglima tentera Sunni yang merancang untuk membunuh Hafizul Asad adalah orang Sunni juga. Tuan-tuan rahmati Allah, masalah umat Islam pengkhianatan. Siapa yang jatuhkan Saddam? Siapa yang tunjuk kepada tentera Amerika mengenai tempat sembunyi Saddam Hussein? Orang Saddam juga. Taib, kita dah masuk, dah panjang sangat pendahuluan. Baik, akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, rakyat Syria bangkit. 2011, rakyat Syria bila tengok saudara mereka di Mesir telah menjatuhkan Hosni Mubarak, bila berlaku Arab Spring dan rakyat Tunisia dapat menggugurkan dan jatuhkan Zainal Abidin bin Ali, Presiden Tunisia tahun 2010, maka rakyat Syria bangkit. Dan sebenarnya kebangkitan di Syria tidak berlaku sepatutnya. Orang tak pernah sangka akan berlaku kebangkitan rakyat Syria. Tetapi sebenarnya rakyat Syria tuan memang dah lama hidup dalam tekanan dan penindasan. Maka suatu hari, kisah ni glamour, suatu hari ada budak muda Syria yang telah dibukul oleh beberapa anggota tentera Syria dan dibukul sampai dipengsan. Maka dibukul dalam satu kawasan perdagangan macam pasar raya. Maka lepas budak ini dibukul, penduduk kawasan pasar raya itu ataupun pasar Hamidiyah, mereka bangkit dan menyuarakan dan mereka kata Sya'b Suri hur, rakyat Syria bebas, Sya'b yuridul hurriyah. Dia orang kata rakyat Syria nak kebebasan, sehingga dan kebangkitan ini dan rakyat yang marah kepada tentera Bashar, mereka makin ramai yang keluar pada kedai dan mereka berani, sehingga rejim Al-Assad utuskan menteri dalam negeri Syria untuk menenangkan keadaan dan kawal keadaan dan memberikan jaminan kepada penduduk kawasan pasar raya yang glamour di Damsyik bahawasanya insiden ini tidak akan berlaku lagi. Tapi lepas tu beberapa bulan kemudian, beberapa anak muda kecil umur 14-15 tahun, mereka tulis dekat dinding Yasqut Bashar dijatuhkan. Maka perisikan rejim Assad tangkap budak ini dan mereka disiksa, dibukul. Budak kecil 14 tahun dicabut kuku mereka, sehingga ayah-ayah budak ini yang ditangkap, yang dibukul, yang disiksa datang kepada pusat-pusat tentera dan polis rejim Al-Assad dan mereka mengadu kepada
panglima tentera Al-Asad, kenapa kamu buat macam ni ke anak kita? Lalu panglima itu kata, anak kamu ni ibarat telah hilang, masing-masing balik ke rumah, tidur dengan isteri kamu, kamu kena berusaha untuk dapat anak lain, sebab anak-anak ini kamu tak akan dapat balik. Lalu dikatakan, pegawai itu dikata lagi, dia keluarkan perkataan yang celupa, dia kata, kalau kamu tak boleh nak menyebabkan isteri-isteri kamu mengandung, hantarlah isteri-isteri kamu kepada kami boleh bagi isteri kamu mengandung semula. Astaghfirullah. Maka rakyat Dar'a bangkit, dan sepatutnya rejim Al-Asad menenangkan keadaan di kalangan rakyat, tetapi dibawa tentera, dan apabila rakyat di Dar'a bangkit dan menyuarakan hak mereka, terus tentera Al-Asad di selatan Syria menembak dan membunuh ketika itu, kalau tak silap, dalam 140 orang di hari Jumaat. Maka kebangkitan rakyat berlaku berjangkit sampai di pihak tentera Al-Asad ada yang bangkit. Tentera Al-Asad ada orang panglima yang baik yang mereka tak terima bila mereka melihat kaum kerabat mereka dibunuh. Sebahagian daripada tentera Al-Asad, panglima-panglima besar, mereka berpaling dadah dan mula melawan balik tentera Syria. Sebab tu kita tengok berlaku di Syria, tentera Syria bergaduh. Satu bahagian yang ambil kereta kebal dia, melawan balik batalion yang lain yang pergi menembak dan bom bandar-bandar yang ada penduduk orang awam. 2012 terbentuk satu batalion, nama dia Free Syrian Army, dan hampir untuk menguasai sebahagian besar daripada utara Syria, di Idlib, di Hama. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, rejim Al-Asad ni bukan sebarangan orang. Dia satu rejim yang diberikan sokongan oleh Rusia, Amerika. Wallahu alam siapa yang bagi idea kepada rejim Asad. Rejim Asad 2012 dia bebaskan semua penjenayah-penjenayah yang ada dalam penjara, dibebaskan. Kita pun terkejut, kenapa rejim Asad memberikan kebebasan? Rupanya penjenayah ini bila dibebaskan, mereka dijadikan panglima kepada beberapa militan, dan berlaku bertempuran di antara militan-militan yang melawan rejim Al-Asad. Maka rejim Asad lega kejap. 2013 terbentuk banyak lagi militan. 2014 sehingga tuan-tuan rahmati Allah 2015, kalau tak silap, 2013 rejim Al-Asad telah mula menggunakan senjata kimia. Inilah saya nak bagi tahu. 2013 terulang dalam sejarah, rejim Al-Asad telah melakukan satu langkah yang sangat bahaya, iaitu menggunakan senjata kimia. Apa itu senjata kimia, Ustaz Muhib? Dia satu senjata yang boleh merosakkan paru-paru kita. Seperti sarin. Sarin, tuan-tuan, boleh cari kat Google. Sarin dia satu bahan kimia yang boleh memutuskan hubungan di antara saraf otak kepada saraf hidung. Maka deria kita seperti hidung, seperti mulut, deria kita tak boleh nak berfungsi dengan betul. Maksudnya akan terputus hubungan antara otak kita dengan deria. Maka manusia dalam 3 minit tidak akan dapat bernafas cara sah ataupun betul. Dia akan mati dalam masa 3 minit. Sebab tu kita tengok kanak-kanak Syria yang telah terhidu gas sarin, mereka mati dalam 3 minit. Keluar buih, mati. Wala haula la quwata illa billah. Dan sebenarnya Amerika Syarikat tahu, dan Amerika Syarikat telah ada bukti yang jelas bahawasanya rejim Al-Asad telah menggunakan senjata kimia yang diharam oleh masyarakat antarabangsa, sebab senjata ini tak boleh pakai atas manusia. Dan saya ada video lagi rasanya, apabila Barack Obama, yang ketika itu adalah Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama telah memberikan kononnya amaran kepada Bashar al-Assad, Presiden Syria ketika itu, yang sekarang lagi, bahawasanya it's a red line. Inilah orang Arab panggil khat ahmar. Satu red line engkau, wahai Bashar, tak apa nak bunuh. Tengok, ibarat Obama kata, ibarat, wahai Bashar, kalau engkau nak bunuh rakyat awak dengan peluru, dengan bom, tak apa, tapi jangan guna senjata kimia. Tengok, bodoh juga ni. Yes, terbaik Nur Azam, barakallahu fiik. Peristiwa di Al-Ghutah, ahsant, ini orang dia tahu, jazakallah khair. Peristiwa berdarah di Ghutah dan Syria 2013, tuan, rejim Al-Asad dah mula mencuba senjata kimia di atas orang awam. Kebanyakan mereka
wanita dan kanak-kanak. Kalau saya tak silap, ada tak video dia? A red line for us. A red line for us. We start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. Sekali lagi, maaf. Sekali lagi, apa dia kata? Obama kata apa? It's a red line? Apa red line bagi Amerika? Bilakah Amerika akan mula bertindak kononnya nak menghalang Bashar al-Assad daripada membunuh rakyat dia dengan senjata kimia? Apa? Tengok dia kata apa. Dia kata apa tadi? Ini terjemah dia. Dia kata, red line for us بالنسبة إلينا هو عندما نرى كمية من الأسلحة الكيميائية تتحرك أو يتم استخدامها. Dia kata bagi kami red line apabila rejim Assad mula menggunakan senjata kimia. Itulah maksud dia. Mari kita dengar dia kata apa. Sorry. For us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. Dia kata that will change my calculus. Maksudnya semua kiraan aku akan berubah apabila aku tengok rejim Assad dah mula tengok bahasa orang politik. Allahu Akbar. Kita akan mula berkira betul dengan Assad apabila dia menggunakan senjata kimia. Tuan-tuan rahmati Allah, Amerika langsung tak bergerak ataupun kononnya. Kalau betul tuan-tuan rahmati Allah, kalau betul lah masyarakat antarabangsa nak tuntut keadilan bagi rakyat Syria daripada seorang pemimpin yang jahat, yang pernah digelar dan sampai sekarang dianggap sebagai penjinayah antarabangsa. Bashar al-Assad tuan-tuan, dan Iran dan Rusia sebenarnya mereka digelar sebagai penjinayah antarabangsa atas jinayah mereka yang mereka lakukan di bumi Syria, bagaimana mereka membunuh orang awam yang tidak berdosa. Tapi alasannya masa tu France pun, kononnya France nak bertindak, kalau tak silap. France, masa tu sebelum Macron, Presiden France, ni tuan-tuan, ni kalau tak silap ni masa bom jatuh, ni adalah ni kawasan jatuhnya bom kimia. Dan pakar-pakar antarabangsa datang untuk buat ujian untuk memastikan adakah betul digunakan senjata kimia di situ ataupun tidak. Maka tuan-tuan rahmati Allah, terus France pula dikatakan nak bertindak untuk melakukan satu serangan udara atas rejim Bashar al-Assad supaya berhenti. Ni dia ada tuan-tuan. Ni adalah ni tahun 2013 ya. Ni di Paris 2013. Masa tu Presiden bulan 8 2013. Presiden France, saya tak ingat nama dia. Siapa kalau ingat nama dia ni? Presiden France dikata Faransa musta'iddah. France bersedia untuk memberi balasan kepada mereka yang menggunakan gas terhadap rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Mari kita dengar apa dia kata. La décision infâme de gazer des innocents. لكن في اللحظة الأخيرة عادل باراك أوباما عن الفكرة. دخلت روسيا. Sekali lagi kita dengar tuan-tuan. Apa dia kata? Tapi saya tak ingat apa nama Presiden Rusia tu. الولايات المتحدة بدعم من فرنسا استعدت لشن عملية عسكرية جوية في سوريا. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. لكن في اللحظة الأخيرة Dia kata France maksudnya bersedia juga untuk buat tindakan ketenteraan atas mereka yang terlibat dalam penggunaan senjata kimia dan gaz sarin atas rakyat awam di Syria. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya rupanya ada kuasa besar masuk line seperti Rusia. Rusia menggunakan hak veto untuk menghalang negara-negara lain buat sebarang tindakan terhadap rejim Bashar al-Assad yang telah membunuh rakyat dia. Mitterrand, nama tempat kot. Mitterrand nama presiden tu Mitterrand dia. Mitterrand. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, betul, barakallahu fikum Siti
Munzara, dan saya tak lupa, insya-Allah saya tak akan lupa betapa rakyat Malaysia, alhamdulillah rakyat jelata Malaysia menghulurkan bantuan yang tidak pernah terhenti. Rakyat Malaysia sentiasa menyokong umat Islam di Syria. Dan kalau tak silap saya, tengok, dengar ni, kenapa tuan-tuan rahmati Allah, Barat sangat berdendam dengan kita. Cuba rekod apa saya nak kata. Kenapa Barat sangat berdendam dengan Malaysia? Kenapa Barat berjaya mencipta dan wujudkan pandemik khususnya di Malaysia? Sampai sekarang kita tak keluar. Walaupun kita cuba. Kesian tuan-tuan. Wallahi kesian Malaysia. Kenapa Barat menggelamkan kita dalam pandemik yang mereka buat sehingga negara kita bergelut dengan pandemik COVID ni? Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka berdendam dengan Malaysia. Sebab Malaysia sentiasa membantu umat Islam yang susah. Setuju tak dengan saya? Bukan kita nak puji Malaysia. Tapi korang boleh tahu, kalau umat Islam di Palestin ada masalah, siapa yang bangkit? Orang Malaysia. Kalau umat Islam di Burma, apabila berlaku pembunuhan terhadap umat Islam di Burma, antara negara yang paling awal bangkit dan menerima pelarian Melayu Burma, Malaysia. Malaysia sentiasa menjadi tempat untuk membantu umat Islam yang tertindas. Setuju kan? Saya bukan nak bodek Malaysia. Ya, kita sayang Malaysia. Bukan nak bodek, kita cakap benda fakta. Bila berlaku pembunuhan umat Islam di Bosnia dan Hersek tahun 90, 91, 92, Malaysia antara negara paling awal panggil dan jemput umat Islam yang terbunuh dan mangsa-mangsa yang dibunuh di Bosnia dan Hersek. Bila berlaku konflik di Syria, Malaysia. Bila berlaku konflik sebelum ni di Iraq, ya, saya saksi dan saya kenal ramai doktor-doktor Iraq yang lari daripada Iraq dan datang ke Malaysia, dan Malaysia terus bagi. Terus Malaysia tak pernah, tuan-tuan, bagi saya Malaysia tak pernah memilih bulu. Bila dia tengok seorang rakyat tu, seorang Islam yang dizalimi, yang ditindas, terus Malaysia akan bantu. Kemudian bila berlaku konflik di Syria, Malaysia dalam tempoh 7 tahun tak pernah memutuskan bantuan kewangan ataupun bantuan yang lain yang mereka hulur kepada Syria. Nah, sebab itulah tuan-tuan, Malaysia ni sangat-sangat membantu Islam. Tapi Malaysia ni bijak. Sebab itulah saya kata, inilah masa Barat sedang balas dendam dengan kita. Wala hawla la quwwata illa billah. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana. Umat Islam di Thailand bila berlaku isu tak baik, ingat tak? 2004 bila berlaku umat Islam, penindasan terhadap umat Islam di selatan Thailand, Malaysia terima mereka. Malaysia terima umat Islam daripada selatan Thailand dan berikan mereka perlindungan. Ya, Filipina, Malaysia bantu dan Malaysia main peranan besar untuk memberi bantuan dan mencapai kedamaian antara pihak-pihak yang bertelagah di Filipina. Jadi subhanallah tuan-tuan, ya kita bukan tajuk kita pasal Malaysia, tapi saya nak bagi tahu. Taib. Sekarang ni saya nak bagi tahu. Kenapa? Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, di Syria ni bila rejim Al-Assad dah mula merasai rakyat akan jatuhkan dia, rejim Al-Assad dapat bantuan daripada CIA dan juga dapat idea daripada, wallahu alam, idea dia sendiri untuk mencipta militan Daesh. Rejim Al-Assad nak bagi gambaran kepada dunia bahawasanya Al-Assad sedang bergeluk dengan penganas. Tengok cara yang sangat licik yang direka oleh rejim Al-Assad supaya mengkaburi mata masyarakat. Bila rejim Al-Assad melihat dunia antarabangsa memihak kepada rakyat Syria, bagaimana Al-Assad nak buat satu plan, satu rancangan supaya bagi masyarakat antarabangsa memihak semula kepada dia. Maka rejim Al-Assad dengan bantuan CIA dan beberapa perisikan yang jahat lain, mereka telah cipta satu boneka
yang jahat, iaitu militan Daesh ataupun ISIS. Dan sebenarnya rancangan Al-Assad sangat berjaya. Satu dunia tertipu. Sebab rejim Al-Assad nak bagi keyakinan kepada dunia bahawasanya aku tak bunuh rakyat aku. Aku bunuh pengganas. Kerana tuan-tuan, rejim Al-Assad sejak berlaku kebangkitan rakyat, rejim Al-Assad panggil rakyat dia yang bersuara sebagai irhabiyin, isabat, geng militan. Rakyat biasa, kanak-kanak. Dia tuduh rakyat Syria, Bashar al-Assad tuduh rakyat Syria sebagai pengganas. Sedangkan rakyat Syria permulaan hanya meminta hak mereka sebagai manusia. Kita tuan sebagai manusia ada hak. Kita tak boleh, mana-mana kerajaan tak boleh nafikan hak kita, hak bersuara. Hak membantah, mesti. Sebab tu saya risau kat Malaysia sekarang ni dah tak ada pemangkang yang, tak ada. Kita tak ada dah tempat kita minta maaf. Ini yang kerisauan saya kat Malaysia. Macam kita dah tak boleh bersuara dah. Dulu ustaz-ustaz kita yang kuat bersuara sedikit. Kalau kerajaan silap sikit, keluar buat jalan raya, buat bantahan. Manakah mereka sekarang? Perasan tak? Dulu kerajaan Malaysia kalau buat sebarang silapan, akan keluar rakyat bantah, masjid-masjid akan kata Allah melaknat orang zalim. Tapi suara ini telah hilang sekarang. Perasan tak? Perasan? Sebab tu saya risau. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana Bashar al-Assad nak mengkaburi mata dunia, bagaimana nak suruh dunia rasa simpati terhadap dia, rejim al-Assad dan CIA dan orang Yahudi telah mencipta militan pengganas Daesh. Maka, kalaulah kita nak cerita pasal Syria, orang Syria, orang Daesh. Tengok. Telah mereka mainkan satu mainan yang sangat licik. Maka kita dah mula, banyak NGO dah terjejas. Kalau NGO nak hantar bantuan kepada Syria, akan ada satu tuduhan, kononnya kamu hantar duit kat Syria bukan kat rakyat Syria, kamu hantar bantuan kepada militan pengganas. Tengok tuan-tuan, satu permainan yang sangat jahat. Tetapi apabila peranan militan jahat ini, militan pengganas Daesh ini, bila peranan mereka dah habis, kawasan-kawasan yang pernah Daesh pegang, semua telah dipegang oleh Amerika Syarikat. So hari ini tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya tajuk kita yang saya nak cerita, bagaimana Amerika dapat menguasai dan bertapak di bumi Syria. Inilah yang saya nak tunjuk insya-Allah dalam satu laporan. Saya nak tanya teman-teman, agak-agak berapa betul, barakallahu fikum Muhammad Bakri, suara kebangkitan dah tak ada dah sekarang. Ingat tak dulu Malaysia? Kalau orang nak keluar bantah, kalau orang nak buat demonstrasi, konon dulu. Keluar 60K, turun jalan. 40K, turun jalan. Bersih, keluar. Allah. Ingat tak dulu ada bersih, macam-macam. Tapi sekarang tuan-tuan rahmati Allah, permainan COVID. Macam dulu di Syria. Bagaimana nak menutup suara rakyat supaya tidak bersuara tentang kezaliman rejim Bashar, mereka akan dituduh Daesh. Sama juga tuan-tuan rahmati Allah. Kita kalau banyak bersuara, kita akan dituduh sebagai pengganas, kita akan dituduh sebagai koronia khawarij. Kita sebenarnya hanya bersuara. Dan negara yang maju tuan-tuan. Seperti Eropah. Eropah ada bersuara. Rakyat ni boleh bersuara. Rakyat Eropah antara kelebihan Rom yang saya pernah sebut. Ingat tak? Wallahi tuan-tuan. Bagi saya, rakyat Eropah lagi baik daripada kita. Ya, sebab mereka ada hak bersuara. Mereka boleh bantah. Ya Allah, saya ada satu video. Ada ke tak lagi? Bagaimana seorang rakyat Amerika pergi cakap kepada Biden, engkau ni seorang munafik. You are hypocrite. Tak ada video ni. Siapa ada video? Ya Allah, best video ni. Best sangat. Bagaimana seorang rakyat Amerika boleh pergi kat Presiden Amerika Syarikat. Rakyat biasa, rakyat jelata. Pergi kat Presiden Amerika, kata engkau ni hypocrite. Sebab antara kelebihan Rom tuan-tuan. Seperti mana hadis Abdullah ibnu Amr, hadis Amr bin As, saya pernah sebut, ingat tak? Terbaik, awak tahu dah, takut COVID. Sekarang ni semua sapu bersih, betul? Kesian tuan-tuan. Kita pun sekarang ni jadi macam sedikit negara Arab. Akan dituduh sebagai teori konspirasi, macam-macam tuduhan kita akan dapat. Sedangkan kita kadang-kadang hanya menyuarakan
menyuarakan sedikit pandangan. Tu je. Wala haula wala quwwata illa billah. Semua faham insya-Allah. Baik. Antara hadis yang saya nak sebut, rasanya ramai orang ingat hadis Amr bin al-As عن المستورد القرشي رضي الله عنه. المستورد القرشي kata apa? قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. المستورد القرشي رضي الله عنه, seorang sahabat, المستورد القرشي, dia kata hari kiamat akan berlaku, dan antara tanda hari kiamat apa tuan-tuan? والروم أكثر الناس. Rum dalam riwayat akthar, yakni mereka bangsa yang paling menguasai dunia. Naam tuan-tuan. Inilah menunjuk tanda, antara tanda besar yang menunjukkan kita dekat dengan hari kiamat. Rum telah menjadi bangsa yang paling menguasai dunia dan mereka pegang semua. Sekarang ni siapa yang pegang dunia? Siapa yang pegang hak asasi manusia? Siapa yang pegang ekonomi? Rom tuan-tuan. Amerika Syarikat, British, Eropah. Sampai sekarang Amerika pegang. Walaupun China tengah naik, tapi tuan-tuan rahmati Allah, Amerika masih pegang. Nak tanya satu soalan. Apakah mata wang yang paling utama dan paling penting dalam dunia? Cuba cerita kat saya. Rom, barakallahu fikum. Mata wang apa yang dominan sekarang? Bagi saya dua mata wang yang dominan. Apakah mata wang yang paling dominan sekarang? USD terbaik. Betul. Awak nak tukar duit, nak tukar apa? US dollar adalah wang dan dia akan yang pound sterling ni, tapi US paling utama. Kemudian Yazid, barakallahu fi Yazid, euro. Duit euro. Kita nak tukar duit, nak change, money changer. Paling penting, US dollar. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taqumu as-sa'ah. Al-Mustawrad kata, sahabat Rasulullah Al-Mustawrad kata, taqumu as-sa'ah wa rumu aktsarun nas. Bila didengari hadis ini oleh Amr bin al-As, dia tegur Al-Mustawrad, absir mata taqul, apa benda ni? Apa engkau kata ni wahai Al-Mustawrad? Apa benda ni? Rum akan jadi kembali kuat di akhir zaman? Qala, Al-Mustawrad kata, aqulu ma sami'tu min Rasulillah, aku kata benda yang aku dengar daripada Rasulullah. Sahabat bila dengar Rasulullah sejak, sebab sahabat antara sahabat dia percaya. Dia percaya. Qal aqulu ma qala Rasulullah. Amr bin al-As senyap kejap lalu dia kata, in kana ma taqul fa inna fihim khisalan arba'. Betul juga apa yang kau kata. Aku nak bagi tahu, Rum ada 4 kelebihan. Hadis ni saya selalu ulang. Ahlamun nasi 'inda fitnah, bangsa yang paling tenang menguasai fitnah. Wa asra'uhum au syakuhum karratan ba'da farrah, bangsa yang paling cepat bangkit daripada kekalahan. Wa ahsanuhum liyatimin wa faqirin wa dha'if. Ni hadis dia. Kalau sahabat nak cari hadis ini, insya-Allah inilah hadis dia dalam Sahih Muslim, hadis Rum tuan-tuan yang disebut oleh Amr bin al-As dan Imam Ahmad sebut juga. Ni hadis dia. Kalau sahabat nak cari, ini hadis dia yang saya sebut. Hadis Al-Mustawrad Al-Qurashi. Hadis Sahih Muslim, juzuk 8, hadis nombor 2898. Hadis Mustawrad Al-Qurashi, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. Hari kiamat akan berlaku dan Rom adalah bangsa paling ramai. Ramai ulama kata paling ramai betul, dan maksudnya paling ramai bukan di segi bilangan tapi di segi ekonomi, di segi budaya, di segi pegangan. Sekarang itu tuan rahmati Allah, kalau kita nak bangga, kita akan tunjuk kita ni ikut Amerika. Betul tak? Walaupun sebenarnya Amerika sedang jatuh, tapi wallahu alam tuan, Amerika dan Eropah tak jatuh sebab kita akan berperang dengan mereka di akhir zaman. Nah. Jadi kata Amr bin al-As, kalau betul lah awak kata. Jadi aku tambah, qala in qulta dhalik, bila awak sebut pasal Rum, kata Amr bin al-As, aku pun nak sebut kelebihan. Inna fihim la khisalan arba'ah. Mereka pengaruh, barakallahu fikum Ariyah. Naam, pengaruh mereka. Ada 4 kelebihan Rum. Apa? Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Bangsa yang paling tenang menguasai fitnah. Tengok tuan-tuan rahmati Allah, contoh COVID. Orang putih, doktor-doktor Amerika, mereka bangkit.
boleh cerita dan cerita kat kita bahawasanya COVID adalah satu perkara yang dibesar-besarkan. Doktor Amerika ada yang tak pakai mask, ada, dan tidak ditangkap, tidak dipanggil sebagai geng konspirasi, tidak dimaki hamun. Banyak doktor-doktor Amerika yang mendedahkan bahawasanya COVID-19 it's not a pandemic, it's a normal disease. Ya, banyak doktor, sahabat pun rasanya dah tengok. Kenapa orang putih bebas bercakap benar? Kenapa? Kerana tuan-tuan, itulah kelebihan bangsa Rom. Kelebihan Allah bagi. Kalau negara Islam, tidak. Tapi negara Arab langsung tak ada. Kalau orang Arab nak bercakap benar, dia akan pergi negara seperti UK. Dia akan pergi UK. Sebab UK ada kebebasan. Akan pergi Amerika, boleh bercakap benar. Malaysia kita, bolehlah, Alhamdulillah. Tapi Malaysia kita, tuan, tidak ada cengkaman yang boleh bunuh. Tak. Ada tekanan, tapi tak teruk. Kenapa, tuan-tuan? Keadilan dan kebebasan mesti disekat di negara Arab supaya negara Arab tak bangun. Mereka nak pemimpin yang zalim, pemimpin yang pengganas, pemimpin yang menindas rakyat supaya rakyat sentiasa dalam keadaan tertekan. Kalau kita rakyat yang hidup dalam keadaan selesa, bahaya. Sebab kita nanti akan bangkit, kita akan gagu-gugat. Tengok Malaysia bila Malaysia dulu. Malaysia bebas, Malaysia ada kekuatan ekonomi, Malaysia ada kekuatan dalam pelancongan, khazanah negara kuat. Kalau katakan Malaysia terus kuat, bahaya. Sebab Malaysia ni negara Islam. Walau bagaimanapun, Malaysia tetap negara Islam. Sebab penduduk Malaysia kata, La ilaha illallah. Maka, paling awal kita tengok di Malaysia, telah, minta maaf, mungkin ada orang marah kat saya, mungkin kita akan alami tak lama lagi, kehilangan prinsip. Bahaya, saya tak nak sebut. Minta maaf, ni saya bahaya. Taib. Jadi apa kelebihan orang Rom? Inna fihim la khisalan arba'. Innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Bangsa yang paling tenang bila berlaku fitnah. Ni tengok sahabat. Sahabat pun, tuan-tuan, walaupun sahabat baru menang dengan Rom, tapi sahabat tak akan abaikan kelebihan bangsa Rom. Bangsa yang paling tenang ketika fitnah. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Bangsa yang paling cepat bangun lepas satu musibah. Wa awsyakuhum karratan ba'da farrah. Bangsa yang paling cepat bangkit balik setelah kekalahan. Wa khairuhum, tengok ni, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dha'if. Bangsa Rom, tuan-tuan, seperti Eropah, paling baik terhadap orang miskin, orang yatim, orang dhaif. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Satu kelebihan yang kelima, ciri-ciri orang Rom, wa amna'uhum min dhulmil muluk. Bangsa yang paling hebat menentang kezaliman raja-raja mereka. Tengok, tuan-tuan, Eropah, mana ada presiden mereka yang kekal? Ni, apa nama presiden France sekarang ni? Rakyat dia nak buang dia. Nak buang. British, saya pernah tengok orang yang marah kepada Cameron. Perdana Menteri British pernah dimarah di khalayak ramai. Tak ada ditangkap. Kejap. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah, itulah antara perkara. Taib, sekarang ni sebab saya tak nak panjang, insya-Allah dah pukul 9. Saya pun nak sembahyang Isyak juga. Tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf. Kalau nak tengok, sekarang ni kita nak tengok berapa pangkalan udara tentera Amerika Syarikat di Syria. Untuk pengetahuan semua, di Syria, tahu tak berapa pangkalan udara Amerika Syarikat di Syria? Agak-agak berapa, tuan-tuan? Minta maaf. Terbaik Muhammad Amir. Muhammad Amir tengok kuliah tadi. Muhammad Amir tengok kuliah pagi tadi. Ya, aku Pak An. Macam mana boleh tahu? Aku Pak An. Pak An macam mana boleh tahu? Buat misal. Nah. Baik. Okey, kita tengok sekarang ni. Mungkin betul. Okey, Muhammad Amir ada kuliah. Peja pun ada.
Ada soalan daripada sahabat kita? Ya Rab, tak lari. Okey. Assalamualaikum Tuan. Salam sejahtera. Ucapkan semoga Tuan sentiasa. Saya ada sedikit soalan mengenai penindasan kini di Palestin. Apa tindakan yang patut? Di Palestin, wallahu alam, umat Islam di Palestin akan bangkit insya-Allah. Ya. Saya percaya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq ya'duhum qahirin hum fi Baitul Maqdis. Ada lagi kumpulan kecil daripada umat Rasulullah SAW yang menentang musuh mereka di bumi mana? Di Baitul Maqdis. InsyaAllah Baitul Maqdis bagi saya lah, insyaAllah dia akan kekal menentang Yahudi. Bagi saya negara Islam semua telah dijajah oleh kuasa Barat, tetapi Palestin masih bebas kerana Baitul Maqdis penduduk dia tak takut mati. Kalau pemimpin Arab, pemimpin Islam telah jual agama dan mereka takut mati, takut hilang jawatan. Sebab tu mereka membisu. Dan mereka telah, seperti Emirat telah jual negara Palestin. Bahkan hari ini saya dapat berita, nanti saya tunjuk, jangan lupa, saya akan tunjuk pelajar Emirat yang kedua, yang bangga. Pelajar negara Arab Emirat Bersatu, yang bangga kerana dia telah menjadi student di sebuah universiti di Israel. Nanti saya tunjuk. Baik. Kita tengok sekarang ni beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Syria, dan itu menunjukkan bahawasanya tuan-tuan rahmati Allah, Rom akan berkumpul di Syria dan mereka akan bertambah di sana dan peperangan akhir zaman akan berlaku di sana. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jom kita tengok. Kebanyakan kemasukan tentera Amerika Syarikat bermula tahun 2014 dan 2017 dan mereka menguasai kawasan, tengok kawasan Telaga Minyak. Kebanyakan pangkalan tentera udara Amerika Syarikat bertapak di kawasan minyak ni. Sebab untuk ketahuan semua, Telaga Minyak di Syria tidak perlukan ni. Okey, kita tengok dulu kaedah Ta'in Isa. Ni kaedah pertama. Kaedah yang ni pangkalan. Ni pangkalan utama, pangkalan. Yang kedua, kaedah Direk. Ni ada lapangan terbang kat situ. Lapangan terbang jet juang Amerika Syarikat. Yang ketiga, kaedah Tal-Saman. Ni untuk logistik, memberi barangan logistik. At-Tabaqah yang keempat dulu dimiliki oleh Daesh, tapi Daesh telah diangkat, habis dah peranan pengganas. Kaedah Jabal Mashtanur yang keempat. Kaedah Sirin yang kelima. Yang keenam, kaedah Tanaf. Ni adalah satu pangkalan di antara Amerika Syarikat dan British. Yang ketujuh, Tal Tamr. Ni antara British, France dan Amerika Syarikat. Kaedah Manbij dekat Aleppo. Yang ni ada maksudnya kerjasama antara Amerika Syarikat dan Turki. Yang ke-10, supaya insya-Allah sahabat, supaya Facebook tak tangkap video ni, takut nanti dia akan, ialah sebab kita takut curi Facebook daripada orang lain. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ini 10 daripada 22 pangkalan tentera Amerika Syarikat yang berada di Syria. Ada pangkalan tentera khas untuk Amerika Syarikat, ada pangkalan tentera khas untuk Amerika Syarikat yang bekerjasama dengan France dan British. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis yang sahih, hadis Auf bin Malik radhiyallahu an, kita di akhir zaman akan ada perdamaian dengan orang putih, orang Rom. Qal, yang keenam antara tanda, ada 6 tanda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 tanda hari kiamat yang baginda sebut kepada Auf bin Malik, tapi saya ambil yang keenam. Qal wa hudnatun takunu bainakum wa bainal wa baina Bani al-Asfar. Akan ada satu perjanjian damai antara kamu dan orang Rom. Qal fayaghdirun, mereka akan mengkhianati perjanjian. Fayatunakum tahta 80 ghayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tentera Rom di akhir zaman akan datang dalam bilangan 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12,000. Bawah setiap panji akan ada 12,000 tentera Rom. Yani kalau kita kira hampir 1 juta tentera Rom akan melakukan penurunan tentera mereka di kawasan bumi Syam. Sebab hadis sahih, satu lagi dalam Sahih Muslim, tadi hadis Sahih Bukhari. Dalam hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu Rum
fil a'maq atau fi dabiq. Rom akan turun di kawasan utara Syria di antara Turki dan Aleppo, nama dia Dabiq ataupun Al-A'maq. Di situ semua tentera Rom akan berkumpul dan Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan satu tentera terpilih di situ. Hatta tentera itu bila mereka bertembung dan berbaris untuk berhadapan dengan tentera Rom, tentera itu, tentera Islam akan terbahagi kepada 3 bahagian. Thulthun yaftahullahu alaihim, 1/3 daripada tentera Islam itu akan menang dan Allah bagi kemenangan. Wal thulthun yanhazim, 1/3 akan lari. Ya Latif, la yatubullahu alaihim abada, 1/3 yang lari Allah tak akan terima taubat mereka. Wa thulthun yamutun syuhada, hum afdal syuhada indallah, 1/3 daripada tentera Islam ini akan gugur syahid dan mereka adalah syahid yang terbaik di sisi Allah. Ini di akhir zaman. Bila? Wallahu a'lam. Kita tak tahu ilmu ghaib. Cuma kita baca apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, kita makin dekat dengan hari kiamat, khususnya bila kita telah tahu bahawasanya sungai Al-Furat telah surut. Saya dah sebut dalam kuliah saya 3 bulan lepas ataupun 4 bulan lepas, saya dah buat satu kuliah mengenai sungai Al-Furat. Sebab itulah tuan-tuan, di Syria tidak ada bekalan elektrik. Datang bekalan elektrik 2 jam sehari. Sebab antara sebabnya generator yang menjana elektrik yang Syria memiliki telah hancur ataupun ada yang mereka pegang. Dan satu lagi sebab kerana sungai Al-Furat yang menjadi sebab untuk menjana elektrik telah kehilangan kebanyakan air dia. Satu lagi sebab, antara sebabnya Turki telah simpan dan sekat air. Sebab sungai Al-Furat dia berpunca daripada Turki. Turki dia ada banyak empangan yang menyekat air. Maka Turki gunakan air ini untuk menjana elektrik dia dan membekalkan elektrik kepada negara dia yang besar. Maka Iraq pun sama, tak ada elektrik. Iraq, Syria dan Lebanon. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita melihat banyak tanda-tanda yang menunjukkan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Rom, maksud Rom, Amerika dan Eropah. Wallahu a'lam. Amerika dan Eropah dan mana-mana negara yang terpengaruh dengan kuasa Amerika Syarikat, kita panggil Rom. Ada ulama kata hatta Jepun tuan-tuan, Jepun dia antara negara yang di akhir zaman akan Jepun, kalau tak silap saya, antara negara yang akan masuk dalam 80 panji negara Rom yang akan membantu Amerika Syarikat untuk menceroboh bumi Syam. Jangan tanya saya pasal Malaysia, saya tak nak komen. Rusia tuan-tuan, Rusia wallahu alam, sebab Rusia kalau nak kira dia pun ikut juga telunjuk Amerika Syarikat. Mereka ada sepakatan. Walaupun ada orang kata ustaz Rusia sedang bangkit, Rusia sedang naik balik, tak tuan-tuan. Rusia tidak akan jadi seperti kesatuan Soviet yang mereka pernah tubuhkan dulu. Tak akan. Walaupun Putin seorang, sebab untuk pengetahuan semua, Putin seorang jahat. Dan Rusia tidak memiliki sebarang ciri-ciri negara maju. Sebab Rusia negara mafia. Bagi saya, apa ada kat Rusia? Apa ada kat Rusia? Nak berbanding Amerika? Apa? Vodka? Rusia tuan-tuan, kalau kita tengok, negara yang penuh dengan rasuah. Negara yang penuh dengan rasuah. Dan Rusia banyak mafia-mafia yang jahat. Orang yang pernah pergi Rusia dia tahu. Jangan cakap pasal benda ni, bahaya. Baik sahabat, insyaAllah saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah mungkin kita akan ada lagi kupasan yang lebih menarik insyaAllah mengenai apa yang berlaku di akhir zaman. Tugas kita untuk bersedia, kuatkan iman. Minta Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang yang akan membantu kebenaran. Harap-harap kita bukan daripada tentera yang akan dibekalkan supaya membantu tentera Rom yang akan ceroboh bumi Syam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.